Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya, Kerajaan Sarawak mahu membina jati diri belia yang bebas dari pengaruh negatif dan memiliki pendidikan. Perbincangannya kita langsung saja bersama Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Kerajaan Sarawak terus mengukuhkan komitmen untuk membina generasi muda yang cerdas, bertenaga dan bersemangat dalam usaha mencapai matlamat negeri maju menjelang 2030. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan negeri ingin membina jati diri belia yang bebas dari pengaruh negatif dan memiliki pendidikan agar dapat menjadi pemangkin aspirasi menjadi negeri maju. Beliau juga menekankan kepentingan penglibatan masyarakat Limbang dan Lawas khususnya terutama pada belia dalam semua aspek pembangunan termasuk ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial. Meskipun berada di hujung Sarawak, kawasan Limbang dan Lawas telah melahirkan banyak atlet yang mengharumkan nama bahagian negeri dan negara di arena antarabangsa. Beliau berkata demikian pada perasmian bola sepak BLX Lawas tertutup Piala Yang Berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Padang Dataran Lawas baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agar komuniti setempat menjaga kemudahan sukan dengan baik dan tidak membiarkan kemudahan tersebut terbengkalai. Dato' Amar Awang Tengah juga menzahirkan penghargaan kepada belia Lawas Excellent BLX dalam memajukan sukan dan pembangunan di daerah tersebut. Baik, orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan jenayah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia mampu menimpa semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Mangsa penipuan dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuk mereka yang berpendidikan, generasi muda atau tua, pelajar dan sebagainya, kalau tidak berhati-hati menggunakan teknologi yang ada sekarang. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas seminar kesedaran anti penipuan di Sekolah Menengah Chung Hua nombor 4 Kuching. Menurutnya lagi, salah satu cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian adalah menghadiri seminar atau program seumpama ini untuk mendapatkan pendedahan dan mendengar sendiri pengalaman individu yang pernah menjadi mangsa. Dalam pada itu, pihak penganjur memaklumkan bahawa seminar sedemikian dianjurkan di peringkat sekolah untuk mendidik masyarakat dari bangku sekolah mengenai masalah penipuan dalam talian. Datuk Seri Dr. Sim turut menyeru agar masyarakat sentiasa peka dengan perkembangan taktik yang digunakan oleh pelaku jenayah tersebut agar tidak tertipu dengan tipu helah yang dihantar melalui media sosial. Kerajaan akan mencari strategi bagi meningkatkan pengeluaran padi di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata dengan kos makanan ruji yang semakin meningkat itu, satu perbincangan khas dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng diadakan hari ini. Jelasnya, ia harus ditangani secara komprehensif berikutan langkah sebahagian negara pengeluar beras yang menghadkan jumlah ekspor seperti China dan India. There are also some irresponsible people try to make sure that our rice is treated as imported rice, so the price also go up. And then we hope that Bernas can look into all this. Beliau menjelaskan perkara itu dalam sidang media di pejabatnya di Kuching hari ini. Dalam pada itu, Sarawak akan menjadi hos bagi Kongres Kesatuan Veterinari ASEAN ke-22, FAVA dan Persatuan Perubatan Veterinari Malaysian yang ke-33, MAFMA yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Kongres kali pertama diadakan di Malaysia itu akan berlangsung pada 3 hingga 5 November depan. Kongres itu akan menawarkan pelbagai program seperti bengkel sains, veterinari dan perubatan haiwan. Setakat ini, 24 buah negara telah mengesahkan penyertaan mereka dalam kongres terbabit dengan 800 pemain industri veterinari dijangka hadir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dijangka merasmikan kongres terbabit. Masyarakat luar bandar diseru memanfaatkan teknologi moden dalam pertanian. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben menyeru masyarakat di luar bandar memanfaatkan teknologi moden seperti fertigasi dan hidroponik dalam mengusahakan pertanian.
Katanya pelbagai kursus telah diadakan termasuk kursus Smart Farming Program yang bertujuan untuk mendedahkan golongan belia dan komuniti luar bandar mengenai pertanian pintar dan penggunaan lot dalam pertanian. Beliau berharap semua peserta yang menghadiri kursus ini akan memanfaatkan ilmu yang dipelajari dan harus bijak mengambil peluang dalam memajukan perniagaan masing-masing. Ianya tidak mudah, namun beliau menasihatkan para peserta jangan mudah berputus asa, terus berusaha sehingga semua berjaya. Jelasnya, peluang itu ada, bantuan juga kerajaan sediakan, terpulang kepada semua untuk menggunakannya sebaik mungkin. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan kursus Smart Farming Program di Kampung Terbat Leban, Serian baru-baru ini. Dalam majlis sama, Martin turut menyampaikan sijil penyertaan kursus dan hadiah berupa set sistem fertigasi dan hidroponik kepada beberapa peserta cemerlang. Aspiring Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dijangka akan dibentangkan ke peringkat kebangsaan pada bulan ini selari hasrat kerajaan negeri untuk pencalonan di peringkat UNESCO Global Geopark pada tahun depan. Pengarah Hutan Sarawak merangkap pengerusi Jawatankuasa Kumpulan Kerja Warisan dan Pemuliharaan Saintifik, Dato' Hamdan Muhammad. Ke arah itu, bengkel antara agensi telah diadakan di Kuching hari ini bagi menghasilkan roadmap secara terperinci bagi persediaan Aspiring Sarawak Delta UNESCO Global Geopark. Menerusi kenyataan media, beliau berkata pencalonan Aspiring Sarawak Delta Global Geopark adalah usaha yang penting dan memerlukan perancangan yang teliti bagi memenuhi dan mematuhi syarat serta standard yang ditetapkan oleh UNESCO. Antara yang dibincangkan dalam bengkel selama 2 hari itu ialah penyusunan perancangan geopark, merangkumi matlamat, visi dan objektif selain plan pemeliharaan sumber semula jadi, plan pendidikan awam, aktiviti pelancongan serta pemeliharaan budaya dan sejarah. Bengkel tersebut melibatkan 30 orang pegawai dari pelbagai agensi di Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian itu.